Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baiklah. InsyaAllah kali ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran dan pengajaran kita dalam mood PDPR, iaitu secara online. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, marilah sama-sama kita menedah tangan membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wa yashur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Okey, pada minggu ni kita akan tengok subjek akidah, topik yang baru, iaitu tentang pelajaran 3 sifat hayat. Okey, sifat hayat. Okey, murid-murid di rumah ataupun yang sedang menonton video ini, bolehlah lihat muka surat 25. Surat 25. Okey, baiklah, kita akan tengok tentang pelajaran tajuk ini, iaitu sifat hayat. Okey, pada akhir pelajaran ini kamu akan dapat menyatakan pengertian sifat hayat. Yang kedua, dapat menyebut hukum beriman dengan sifat hayat. Yang ketiga, dapat membaca dalil nakli dan pengertian Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hayat, dan menyatakan kesan mempercayai Allah bersifat hayat. Okey, itu targetnya. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Apa yang maksud sifat hayat ni? Okey, hayat bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hidup. Okey, sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekal tanpa ada permulaan dan kesudahan. Okey, maksud dia kat sini, sifat hayat Allah, sifat hidup Allah ni tak sama dengan manusia yang ada permulaan dan ada pengakhiran. Okey, kalau manusia, kita ada permulaan kita. Kita dilahirkan, kemudian kita jadi baby, kemudian kita jadi kanak-kanak, dan seterusnya sampailah kita matilah. Sekali matilah. Okey, maksud dia kesudahan tu mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak dilahirkan. Okey, dia bukan diciptakan, dia tidak dilahirkan, dan dia tidak akan mati, dan dia kekal selama-lamanya. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup. Okey, ini dalil dia, dalil nakli, dalil daripada ayat Al-Quran. Okey. Kemudian kita tengok dalil akli muka surat 26. Okey, Allah bersifat hayat. Hidup Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan nyawa seperti makhluknya yang lain. Kita ni hidup, kita ada nyawa. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada nyawa macam kita. Zat dan sifat dia tak sama dengan makhluk. Ingat sampai bila-bila. Allah Subhanahu Wa Taala hidup dengan sendirinya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala itu mati, maka sudah tentu alam ini akan binasa. Kenapa dia akan binasa? Kerana alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Okey. Hukum mempercayai Allah bersifat hayat adalah wajib pada syarak bagi tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hayat. Kita ni mukallaf lah. Kita ni orang Islam, kita dah tahu tentang hukum akal Islam, maka kita wajib mempercayai Allah bersifat hayat. Dan sifat lawan bagi hayat adalah al-maut, iaitu mati. Okey, tidak mungkin Allah itu bersifat mati. Okey. Kemudian kita tengok kesan mempercayai sifat hayat. Yang pertama, sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sentiasa menginsafi diri dan menginsafi tentang kelemahan yang ada kat diri kita ni. Okey, bila kita percaya bahawa Allah itu bersifat hayat, bersifat kekal, kita ni yang tak kekal, kita ni akan mati, maka kita kena sedarlah. Satu hari nanti kita akan disoal, kita akan masuk dalam ruang kubur, kita akan mati. Kita takkan kekal selama-lamanya macam hari ni. Dulu macam awak dulu, daripada awak baby, lepas tu awak dah jadi kanak-kanak, sekarang ni awak dah dewasa dah sikit. Okey,
Maksud dia kita ada perubahan demi perubahan. Kita dah tak boleh patah balik ke belakang. Okey? Jadi kita kena ingat, kematian semakin hampir. Kematian kita ni semakin hampir, bukan semakin jauh. Okey? Seterusnya sentiasa meyakini bahawa bahawa semua makhluk di alam ini akan binasa, akan hancur, dan sentiasa bersedia dan mengingati mati. Itu kesan-kesan dia. Kemudian kita tengok akibat jika tidak beriman dengan sifat hayat Allah. Okey? Yang pertama, merosakkan iman. Kalau tak percaya, iman kita akan rosak. Yang kedua, akan menjadi sombong. Rasa hidup ni tak mati, rasa kita akan hidup selama-lamanya. Okey? Jika kita tak beriman, maka kita akan menjadi sombong dan kita rasa kita ni akan hidup selama-lamanya. Okey, seterusnya lupa diri. Kita lupa diri, dah tak ingat dah siapa Tuhan kita, siapa yang jadikan kita. Dan yang terakhir sekali, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pada takut yang itulah, takut kita tak ingat dekat pencipta kita. Okey, jadinya kesimpulannya untuk hari ni, kita kena ingat, kita yang hidup hari ni pasti akan merasai mati. Cuba kita tengok sekeliling kita, orang yang pernah hidup dengan kita. Contohnya, kita ada atuk, kita ada nenek yang pernah hidup dengan kita, pernah bercakap dengan kita, dan mereka telah kembali. Kita pun akan kembali seperti mereka. Okey, latihan pada minggu ini Mak Alin sediakan dah dalam Word PDF. Kamu boleh download. Macam biasa kamu download dan salin balik latihan tersebut dalam buku tulis kamu. Dan jawab serta hantar dalam Google Classroom. Okey, kaedah senang. Awak salin balik, awak download file tersebut, awak salin dalam buku tulis. Okey, dah siap nanti awak ambil gambar, awak uploadkan dalam Google Classroom dan snap gambar bahawa awak dah hantar dekat Google Classroom. Okey, snap gambar hantar dekat WhatsApp Mak Alin menyatakan contoh Aisyah dah hantar. Aisyah cakap, Mak Alin saya dah submit dah dalam Google Classroom. Okey, supaya Mak Alin dapat tahu siapa yang dah hantar. Okey, sekian itu saja untuk kelas kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mak Alin akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.